pada 11.55. So diharap pelajar masa yang diberi itu memadai sebab minggu seterusnya kita akan buat pembentangan dengan saya wajibkan kelas kita kelas best lecture buat video, semua orang buat video. So saya tak tentukan siapa cuma saya nanti video mungkin saya akan suruh pelajar hantar, keseluruhan pelajar hantar pada minggu ke-11 Okey, supaya untuk saya semakkan dan juga mana-mana video yang telah hantar nanti mungkin link dia kita boleh share bersama dalam grup ini untuk kita sama-sama melihat hasil dapatan kajian mereka. Okey, okey, jam saya menunjukkan 4:12 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk memberkati majlis kita pada petang ini. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, wakil seorang pelajar siswa tolong baca doa mula kelas, boleh? Okey, siapa nak baca? Irfan boleh? Irfan Fahmi. Boleh saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina. Dia saja dua baca. Okey, dah okey ke Irfan? Kan ada lagi orang kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Okey, alhamdulillah kita berjumpa dalam minggu yang ke-8 Okey. Dalam senarai kita, pelajar kita adalah semester kelima Okey, saya nak tanya pada pelajar, adakah kamu terlibat dengan konvo yang akan datang minggu depan ni? Adakah terlibat dengan konvo? Mana tahu konvo daripada diploma dahulu sudah konvo dah? Dah konvo tak masa diploma dulu? Belum lagi saja. Tapi giliran bukan yang kali ni konvo kali ni bukan giliran kamu? Okey, kalau tak ada tidak terlibat lah Tak pasti, okay. tak pasti. Tak pasti. Kalau ada dia mesti ada senarai nama. Okey. Jadi tidak melibatkanlah minggu depan pelajar-pelajar terlibat dengan konvo. Cuma jalan jam tu biasa. Cuma kelas kita tak ada masalah sebab kelas kita online Okey, saya ingatkan sekali lagi sebelum kita mulakan kelas hari ini, bagi pelajar saya ingatkan untuk tugasan 1 30 markah. So pelajar diharap buat mengikut format. Seandainya tidak faham boleh bertanya. Dan saya sebenarnya dah bantu pelajar di dalam buat draft isi-isi penting dan ada juga bahan-bahan artikel yang mungkin berkaitan yang boleh digunakan Okey, panduan tu saya tak buat dalam bentuk contohnya panduan penulisan tidak bentuk dalam bentuk Word ataupun dalam PDF tapi saya PDF-kan daripada slide saya So saya harap kamu boleh tahulah panduan tu dekat mana slide yang awal kelas tentang pengenalan tugasan Okey, dan nanti pelajar diingatkan sebelum submit check similarity hantar melalui link original saya tak payah hantar banyak kali jadi bila dah cuma kalau kamu tak dapat respon daripada saya biasanya saya akan tengok dekat handphone saya sebab macam tadi saya senang nak hantar lah sebab saya akan terus download PDF, dia export PDF dia punya laporan and then saya terus email kepada pelajar tersebut. So saya gunakan handphone saya. So insyaAllah lebih cepatlah. Kalau laptop kadang-kadang kita jarang berada dengan laptop kita leceh sikit. So kalau sekiranya dalam 2 hari tak dapat respon, maklumkan, takutlah
disebabkan macam tadi ada pelajar dia dah submit tapi rupanya dia tersilap langkah sebenarnya dia tak ada step yang seterusnya, maknanya dia tak terus submit dia baru je masuk dalam tu jadi menyebabkan dia tak dapat, saya pun tak terima Okey, jadi sebab apa? Sebab saya takut nanti pelajar yang sama, topik yang sama dihantar berkali-kali. So, yang kedua dan yang seterusnya itu akan jadi 100% similarity. Hantar sekali sahaja. Seandainya report tersebut perlu dibaiki sebab lebih daripada 30%, itu boleh hantar kali kedua. Nanti saya akan cek semula apa dia kena exclude dan sebagainya. Sebab dia dah kedua kali tapi dia penambahbaikan. Okey, similarity ini adalah membantu kita kepada ke-originality kita punya penulisan di mana kita boleh tiru apa yang ada dalam internet tetapi kita tidak boleh tiru 100% lah untuk supaya mengelakkan daripada plagiarism Okey, yang seterusnya hasil yang sama kita akan buat slide ataupun dibentangkan. Terpulanglah kamu nak guna macam mana, tapi saya wajibkan sebab kelas kita Maths Lecture buat dalam bentuk video. Video tak perlu panjang dan 20 hingga 25 minit menghuraikan poin-poin yang penting ikut kreativiti pelajar dan semasa membuat video tersebut mesti ada muka pelajar dan juga nak tengoklah dia punya gaya pembentangan. Sebab kita tak dapat tengok secara live ataupun dalam ni kadang-kadang kita tak sempat nak tengok, so kita tengok melalui video. So boleh saya kenal okey ini namanya begini. So macam mana gaya dia, adakah dia membaca sahaja ataupun bagaimana ada orang macam pembaca berita tu markah tinggilah dan juga ikut kreativiti lah, mungkin dia boleh selitkan dengan gambar-gambar atau video-video yang pendek yang berkaitan. Jangan video tu jadi panjang tapi kamu cakap sikit je, nanti kurang kan. Jadi mungkin kamu boleh cut video yang berkaitan. Contoh kamu nak tengokkan hedonism ni macam mana, LGBT ni macam mana dengan lebih menarik. Okey, seandainya terlebih daripada 25, jadi macam contoh 28, okey tak apalah. Sebab kita kalau video tersebut saya boleh panjang dan pendekkan tetapi janganlah lebih daripada 30 minit sebab dia akan mengambil masa yang panjang untuk saya tengok dan beri markah sebab saya ada ramai pelajar itu jadi lepas pada tu nanti kamu upload dalam YouTube, link tersebut kongsi di dalam YouFuture, nanti saya akan buat folder. Sekarang ni saya tak nak buat lagi sebab saya takut nanti pelajar terganggu sebab dia tak siap lagi assignment. Dan juga poster, nanti contoh poster saya akan berikan Okey, hari ini kita pergi kepada metafizik minggu lepas kalau daripada catatan saya metafizik kamu belum belajar, betul kan saya ajar semula bab insan dengan ada istilah-istilah insan dia jadi hari ini saya nak masuk bab metafizik Okey, pelajar kita ada 42 orang daripada 57. So masih lagi ramai tak masuk Okey, kita tengok saya ada berikan 2 slide. Satu slide metafizik yang saya buat. Okey, satu lagi adalah slide yang ini iaitu slide Ustaz Azri Okey, kalau kita tahu bahawasanya semasa sebelum ini kita menggunakan 1 jam Maths Lecture, sejam adalah kelas pensyarah yang kecil dengan kumpulan yang kecil. So semasa Maths Lecture memang menggunakan slide ini dan juga video Jadi semua kelas 552 diarahkan untuk menggunakan slide yang ini. Tetapi saya nak gunakan semasa pengajian saya nak guna slide saya sebab slide Ustaz Azri ni perlu dipelajari dengan video sebab dia pendek tetapi penghuraiannya dengan ada video. So video ni nanti saya akan berikan selepas kelas. Dan perbincangan Ustaz Azri ni dia lebih banyak kepada falsafahnya. Saya takut nanti pelajar berat. Contohnya tentang apa itu substan dan yang substan yang dibincangkan yang ini. Okey, jadi saya akan terangkan dalam bentuk saya punya slide. InsyaAllah bila kamu faham, bila kamu dengar Ustaz Azri, kamu rasa lebih mudah. Supaya sebab saya tak nak bagi yang susah dulu. Nanti kamu rasa macam, susahnya apa benda metafizik ni. Okey, so saya akan ajar dengan slide saya dahulu. Okey, slide ini sebenarnya disediakan oleh Ustaz Azizun dan kemudian saya ada buat penambahbaikan dan saya kemas kini saya ambil slide asal daripada KPT slide daripada KPT Okey, perbincangan metafizik ini apa yang kita akan bahaskan ialah mengenai apa maksud metafizik. Biasalah bidang-bidang akademik ni kita akan tengok kepada definisi. So kita kena kenal term-term apa asal usul maksud dari sudut bahasa dan apa maksud dari sudut terminologi atau istilah. Okay, kita akan tengok kepada bidang perbincangan metafizik, hubungan insan dengan alam,
Teori hubungan insan dengan alam, teori hubungan insan dengan Tuhan. So kalau kita tengok di sini, kalau kita di dalam orang Islam kita sebut ya, teori hubungan insan dengan Tuhan ini ialah hablum minallah. Macam mana hubungan manusia secara vertikal. Vertikal tu daripada atas. Kalau horizontal insan ni maknanya hubungan sesama manusia dan juga dengan alam. Okey, sistem metafizik dan perkembangan ilmu metafizik dan persoalan metafizik. Metafizik merupakan salah satu bidang yang tertua dalam bahagian falsafah. Sebab itu dia dikenali sebagai falsafah yang paling utama atau falsafatul ula, falsafah yang paling utama. Sebab dia ni mengkaji seperti sifat-sifat realiti apa yang wujud di dalamnya dan susu artunya. Nama lain ia merujuk kepada first philosophy, first science, wisdom and theology. Di mana perbincangan ahli falsafah cuba memahami wujudnya alam, wujudnya perkara-perkara di luar alam fizikal berdasarkan pemikiran akal mereka semata-mata. Okey, saya huraikan di sini. Okey, perbincangan metafizik ini adalah perbincangan awal dan dia sebab apa dalam falsafatul ula dia memang asaslah di dalam perbincangan ahli-ahli falsafah bagaimana ahli-ahli falsafah ini cuba memahami dengan menggunakan akal untuk mencari hakikat kebenaran. Kita kembali kepada makna falsafah. Falsafah ialah love of wisdom untuk mencari kebenaran tentang ada tak perkara lain, konsep lain, alam lain, dunia lain di sebalik benda fizikal. Itu maksudnya. Maksudnya di sini ialah kalau kita katakan kalau kita tengok benda fizikal, apa dia benda fizikal? Fizikal tu benda yang ada matter. Benda yang ada bersifat matter ni, bersifat kebendaan yang kita boleh tengok dengan mata kasar atau kita boleh sentuh dia, kita boleh bau, kita boleh dengar, kita boleh rasa. So kita katakan kita boleh kaji dengan aktiviti sains, itu dinamakan alam fizikal. Sebab itu dia berbezalah. Kalau metafizik ni ialah bagaimana ahli falsafah cuba di sebalik benda fizikal, contohnya di sebalik kita, tubuh badan kita, ataupun di sebalik alam, bumi ni, di sebalik ciptaan-ciptaan alam, ada tak perkara lain di sebalik perkara itu? Itu maknanya, di luar alam fizikal. Dan kalau kita dah belajar dahulu, saya ulang balik bab kedua, falsafah terdiri daripada yang pertama, ontologi. Ontologi. Okey, itu bidang pertama. Sekejap kita pakai pen merah lah. Ontologi. Okey. Yang kedua ialah epistemologi. Dan yang ketiga ialah aksiologi. Ini memang kita ulang banyak kali. Ini bab pertama, bab kedua kita. Okey, yang pertama apa di bidang falsafah? Ontologi. Yang kedua epistemologi. Yang ketiga aksiologi. Saya ulang semula. Ontologi ni apa? Ontologi ialah teori kewujudan. Teori kewujudan. Di sinilah kita akan jumpa tentang kewujudan metafizik. So dalam ontologi, ingat tak balik kita recap balik apa yang kita telah belajar. Dalam ontologi iaitu teori kewujudan, kita belajar tentang kewujudan metafizik. Ada tak alam di sebalik fizikal atau orang agama sebut alam ghaib lah. Okey. Dan yang juga kewujudan insan, kita dah belajar minggu lepas tentang manusia. Kewujudan matematik, kosmologi. So di sini ontologi ini adalah dalam ontologi ni kita belajar di dalam ni adalah metafizik. So di sinilah wujud metafizik di dalam bab ontologi. Jadi kalau yang kedua tadi itu terdelete Yang kedua tadi ialah epistemologi, itu teori ilmu yang kita akan belajar minggu depan. Aksiologi yang kita belajar dalam semasa ini ialah tentang logik, kita dah belajar bab ketiga. So di sini kewujudan apa? Kewujudan apa? Sebab itu dia adalah perkara utama yang dibincangkan oleh ahli falsafah untuk mengenal ada tak alam di sebalik alam fizikal. Okey, sebab itu dikenali sebagai first philosophy dan dia juga berkait rapat dengan bab-bab ketuhanan. Justru itu metafizik ini juga dikenali sebagai ilmu teologi. Okey, apakah definisi metafizik?
Metafizik ni bahasa apa? Bahasa Yunani. So kalau kita dah belajar falsafah itu bahasa Yunani. So komponen yang ada macam ontologi, epistemologi, logik, semua bahasa Yunani. Okay. Dari sudut etimologi, dia adalah berasal daripada meta dan fizik. Apa dia meta? Meta ialah melangkaui atau beyond. Fizik ialah benda-benda fizikal, benda-benda material. So apakah metafizik? Metafizik ialah melampaui benda fizikal. Melampaui alam fizik, sesuatu di sebalik fizikal tu apa? Iaitu sesuatu ilmu yang membicarakan mengenai perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maknanya perkara tu dia ada tak, bagaimana ahli falsafah dia nak faham, ada tak perkara di sebalik benda fizikal tu yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi guna akal. Tapi ahli falsafah guna akal. Kalau orang beragama, akal ini kita faham dalam agama Islam, akal itu terbatas, sebab itu kita pegang kepada wahyu untuk memandu akal. Jadi kita tengok ini adalah dari sudut secara umumnya. Tak kisahlah di Islam ataupun tidak, maknanya apa dia metafizik? Metafizik ialah mengkaji tentang sesuatu di sebalik benda fizikal. Tu kita katanya dari sebalik benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. So kalau contohnya, saya nak bagi contoh pada kamu. Virus COVID-19. Virus COVID-19, adakah dia termasuk contoh dalam metafizik? Sebabnya kalau kita kata apa definisinya adalah ilmu yang membicarakan perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ni kan. Okey, saya nak tanya, virus COVID-19 adakah contoh atau termasuk dalam metafizik? Siapa boleh jawab? Ya atau tidak? Fahamkan soalan saya? Siapa boleh jawab? Fasihah. Nur Fasihah. Ada tak Nur Fasihah? Boleh Fasihah? Nur Fasihah Syazwani. Boleh buka mikrofon? Tak bersuara. Adakah pelajar ada di CD ataupun tidak? Nur Husninda. Nur Azhar atau orang lain boleh respon kepada soalan saya, buka mikrofon. Saya nak komitmen pada pelajar, tolong respon. Saya tanya, adakah virus COVID-19 termasuk contoh dan perbahasan metafizik? Ya atau tidak? Saya panggil ramai tak jawab. Nur Husnina tak jawab. Nur Iwani Muhammad Nasir. Saya. Okey, dia virus COVID-19 ni dia termasuk Ya, tak? Ustazah. Ya. Oh, Irfan jawab ya. Kalau Iwan ni? Ya, Ustazah, sebab dia tak dapat dilihat. Okey, okey. Terima kasih atas respon. Maksudnya tak faham lagi. Sebenarnya jawapannya tidak. Sebab bukan makna mata kasar ini dengan kita sebenarnya virus COVID-19 ini saintis, para sains kalau kita tengok dengan menggunakan alat teknologi walaupun bukan dengan mata kasar, tapi dia boleh cerap tak? Dia boleh nampak tak? Boleh kan? Dia nampaklah bentuknya macam crown dan sebagainya. So maksud metafiziknya benda tu tak dapat dijangkau dengan mata kasar ni, maknanya dengan mata kita lah. Tapi dia difahami dengan mata hati. Mata hati. Okey, jadi virus COVID-19 ni sebenarnya bukan contoh metafizik. Saya bagi contoh ni sebab pernah keluar dalam soalan ujian. Okey, maknanya kalau pelajar tak faham bagi contoh, so dia tak faham lagi. Okey, maksud mata kasar di sini ialah dengan mata manusia. Mata manusia. Jadi perkara metafizik ni kita tak boleh nampak dengan mata kita. Tapi kalau macam contoh virus COVID-19 kita boleh nampak, tak boleh dengan alat teknologi kita boleh cerap dengan teleskop dan sebagainya. Jadi apa contoh? Bagi contoh. Kalau Ustazah kata virus COVID-19 ni dia bukan metafizik. Dia bukan. Dia bukan. Dia bukan perkara metafizik. Kalau kita katakan oksigen. Oksigen tak nampak, tapi dia punya dia sains boleh kaji dia bahawasanya dia ada H2O. H2O. Bagaimana yang nampak bagaimana kesan orang tak mampu menghirup oksigen, so dia tak boleh bernafas. So orang akan mati, tak ada oksigen. So nampak kesan dia. Okey, sekarang ni bagi saya contoh metafizik.
benda yang kita tak nampak dengan mata kita. Bagi contoh. Kalau yang ini saya kata ni bukan metafizik. Bagi contoh. Contohnya, Syurga Ustazah. ya, syurga. Lagi? Yang kita tak nampak dengan mata kita tapi kita tahu dengan mata hati sebab kita rujuk pada wahyu dan sebagainya lagi. Neraka. Neraka. Ya, syurga, neraka. Okey, lawannya lagi. Roh. Nampak ke roh? Kita kata orang tidur Jin. roh keluar pada badan. Jin, betul. Ada pelajar semalam dia bagi tahu, Ustazah, alam bunian tu metafizik tak? Okey, dalam Al-Quran dia tak sebut bunian, yes, dia sebut jin. Memanglah dalam pengkajian ya, buku-buku kita kata bunian itu ialah sejenis jin, yang jin Islam. Dia duduk dan memanfaatkan teknologi ataupun pembangunan yang manusia buat. Ya. Ada juga jin yang tak Islam. Yang ini memang dia jadi tentera-tentera kepada iblis, syaitan dan sebagainya. Kita nampak ke? Tak. Tapi ada orang pula kata, Ustazah, dia tak nampak tapi saya nampak. Ada hijab terbuka. Persoalannya memang benda tersebut hanya tertentu sahaja. Itu jin. Malaikat, kita nampak tak? Ataupun kita kata alam barzah. Alam barzah, kita nampak ke apabila seorang itu, bila kita ziarah, kita mengiringi jenazah ke kubur, kan dalam hadis kata bila orang akan pulang dah mulalah mungkar nakir tanya. Kita dengar ke? Kita tak dengar. Kita tak dengar dengan telinga kita dan kita tak nampak dengan mata kita walaupun kita guna alat. Walaupun guna alat alat yang begitu canggih di sudut sains yang boleh tengok virus tu, sekarang ni alam kubur tak nampak. Yang kita nampak ialah kalau orang gali balik dia nampak lah mayat tadi, ataupun kalau orang dah hancur tu dia nampak kain kapan saja. Dia tak nampak tentang adanya siksaan atau nikmat dalam alam kubur. Maknanya senang nak cerita ialah benda metafizik ialah perkara yang tidak boleh dicerap dengan 5 indera kita. Faham tak 5 indera? Maknanya kita tak boleh tengok, tak boleh apa dan sebagainya. Okey, jin, persoalan roh. Sebab itulah kalau kita tengok bila manusia dia ada kelemahan akal, dia tak tahu tentang roh dan sebagainya, ini menunjukkan manusia memerlukan agama untuk memandu dia. Begitu juga dengan aspek Tuhan. Tuhan nampak tak? Tak nampak. Yang kita nampak ialah makhluk Tuhan. Tuhan tak nampak. Okey, ini adalah so jadi kalau kita tengok di sini, sebab itu kalau bagi golongan agama, dia mendefinisikan metafizik sebagai antaranya ialah al-ghaibiyat, perkara-perkara alam ghaib. Namun demikian, kalau kita tengok nanti video Ustaz Azri dalam metafizik dia kata al-ghaibiyat itu adalah salah satu contoh je. Sebenarnya metafizik lagi perkara-perkara yang lain seperti nanti kita akan bincangkan di bawah. Okey, seperti contoh asal usul kejadian juga ialah perbincangan metafizik. Sebab itu kita lihat kepada ahli falsafah bagaimana dia nak lihat. Okey, kita tengok di sini apakah maksud metafizik dari sudut terminologi dan sudut istilah. Okey, kita rujuk pada yang berunsur beragama dulu sebab dia lebih mudah nak faham, sebab bagi orang beragama dia lebih faham yang inilah. Okey. Dan ikut KPT, sebab saya pergi TOT dekat KPT di Putrajaya, dia pun kata tak nak kita jadikan pelajar kita berat sebab kita pengajian umum bukannya kita nak detail tentang falsafah ini. Sebab itu saya lebih terangkan kepada keagamaan. Namun demikian dalam unsur falsafah ni kita kena tahu sebab apa? Sebab pemikir-pemikir inilah yang akan mempengaruhi dunia Islam itu juga. Okey. Dari sudut keagamaan, Syed Naqib Al-Atas mendefinisikan metafizik ialah satu sistem menerangkan tentang hakikat kewujudan. Ingat tak? Tadi saya dah terangkan, metafizik dalam apa? Ontologi, iaitu ontologi ni tentang kewujudan. Okay, kalau saya laju, tak faham, boleh angkat tangan ataupun buka mikrofon. Okey, saya buat terang satu-satu. Satu sistem yang menerangkan tentang teori kewujudan atau kita sebutkan menerangkan tentang ontologi yang meliputi konsep tentang Tuhan. Konsep tentang ketuhanan, konsep tentang insan dan konsep mengenai alam.
kalau kita tahu orang sains dia belajar aspek benda yang dapat dicerap oleh 5 indera. Betul tak? Tentang manusia dia nampaklah manusia dia percantuman sperm dan ovum jadi zygote dan sebagainya. Persoalan roh dia tak tahu. Persoalan siapa yang menjadikan manusia itu tidak dibincangkan dalam sains. Persoalan ke mana sudahnya manusia bila dia mati tidak dibincangkan. Bagaimana matlamat kejadian manusia, manusia ini bila dia buat kebaikan dia dapat pahala, dia buat dosa, dia buat kesalahan atau melanggar larangan Allah dia dapat dosa, itu tidak dibincangkan oleh sains. Tetapi di dalam metafizik, dalam falsafah, dalam bab metafizik, dia membincangkan perkara tersebut. So dalam insan ini dia tengoklah dalam konsep siapa jadikan manusia, tentang roh, selepas mati, kehidupan beragama manusia dan sebagainya, yang benda yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tadi. Di sebalik alam fizikal tadi, di sebalik alam insan ini apa? Di sebalik kewujudan insan ini apa? Hakikat kewujudan di sebalik manusia yang ada organ, ada jasad, apa dia? Itu perbincangan metafizik. Okay, boleh faham? Okay, tentang alam juga. Alam ini, siapa pencipta alam? Bagaimana alam ini terjadi? Apakah asal usul alam? Dan alam ini dia kekal ke ataupun akan musnah? Itu adalah perbincangan metafizik. So orang falsafah ni dia lagilah, maknanya dia melangkaui benda fizikal yang dibelajar oleh sains dengan gunakan akal lah. Tapi kalau agama merujuk kepada wahyu dan akal tadi sebagai dia punya menambahkan lagi keyakinan. Okey, bagi berunsur falsafah. Okey, dia susah sikit nak faham. Tetapi kita kena faham sebab dia amat berkait dengan ideologi yang wujud sekarang. Okey. Aristotle kita ambil dua tokoh sebab dia akan datang dengan perbezaan aliran. Aristotle mendefinisikan metafizik dalam bukunya Metafizik. Apa dia metafizik? Iaitu the study of the first principles and cause of the thing, iaitu ilmu membincangkan kewujudan sesuatu, asal usul kejadian sesuatu. Dia membincangkan tentang sesuatu yang bersifat al-kulliyat. Apa dia kuliah? Iaitu bincangkan juga sesuatu itu zat adalah hakikat atau prinsip sesuatu yang tidak terikat dengan kuantiti, kualiti, hubungan, tempat, masa, syarat, keadaan, perbuatan dan pasif. Pasif maknanya ketetapan perkara itu. Bagi Aristotle, metafizik berupaya menghuraikan hakikat di sebalik benda. So nanti kita akan belajar Aristotle ni adalah aliran materialism. Okay, saya terangkan nanti bawah dia. Okay, bagi Plato, saya terangkan nanti kemudian kat bawah. Bagi Plato atau aliran Platonism, semasa lepas ujian dia keluar, soalan tentang metafizik ni sukar sikit. Dia sebut tentang aliran Aristotelism dan Platonism. So pelajar kata apa benda ni tuan tak belajar. Sebenarnya apa dia Platonism ialah pemikiran Plato. Yang dibawa oleh Plato ni ialah tokoh. Ism ni ialah ideologi. Ideologi Plato. Jadi biasanya dalam falsafah diteruslah Platonism. Itu ada banyaklah New Plato. Sekarang ni ada New Platonism dan sebagainya. Okey, bagi Plato dia berpendapat bahawasanya metafizik ni ialah sesuatu di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran. So dia lebih kepada minda atau idea. So dia melahirkan golongan idealism. Okay, so di dalam slide Ustaz Azri dia terangkan tentang matter and form sebagai substan. Okay. Jadi kalau kita tengok kenapa Plato dia kata di sebalik benda fizikal ialah imajinasi manusia. Pemikiran manusia itu sendiri. Ini kerana alam pemikiran tak dapat dilihat dengan mata kasar manusia dan boleh dirasai kehadirannya. Kita ke bawah ni. Okey, jadi kalau kita tengok dalam yang berunsur falsafah ni dia lebih abstrak dan umum tentang
berkaitan fenomena alam yang boleh dibuktikan dengan teori saintifik serta memberi fokus kepada perkaitan sebab dan akibat ni. Maknanya nanti kita akan belajar dalam slide saya berikutnya, metafizik dia akan membicarakan tentang causality, iaitu sebab dan akibat tentang sesuatu. Okey. Contoh tadi kita ambil balik semula ni, Aristotle. Aristotle kata metafizik ini ialah asal usul kejadian sesuatu. Antara contoh bagi Aristotle ialah bila kita nyahkan semua sifat kerusi contohnya, okay, makna nyah ni kita buang. Maknanya kerusi ni, contoh kita nampak kerusi bangku tu dia dibuat daripada, contoh ni bagi contoh sebab kerusi kita banyak jenis kan. Kerusi kayu dibuat daripada kayu, yang dia ada warna coklat, dia ada bentuk 4 segi, dia ada kaki 4, dia ada bau kepada kayu tersebut. So warna, bentuk, bau ini ialah fizikal kayu. Faham? Ini kayu kan, warna, bentuk, mana kita nampak warna, kita nampak bentuk, kita boleh rasa, kita boleh sentuh. Oh, keras bentuk dia. Kalau itu dinyahkan, so apa makna metafizik? Benda di sebalik alam tadi, alam fizikal, apa di sebaliknya? Okay. Bila kita buang benda tu, apa yang tinggal? Bagi Aristotle, yang tinggal adalah substan ataupun jisim dan rupa bentuk sesuatu. Sebab apa? Maknanya di sini, Aristotle dia memang mengatakan kalau sekiranya kita buang bentuk, warna dan bau kepada kerusi tersebut, materialism, okay, apa yang tinggal bagi dia ialah jisim kayu tersebut. Jisim, dia punya substan, dalam bahasa Arab kita sebut jauhar. Okey, apa yang kekal ialah kita kata kalau kayu tu kan, mana habuk kayu tu. Habuk kayu tu. Maknanya kalau tak ada kayu, tak ada bentuk kerusi tu, apa tinggal? Habuk kayu. Maknanya dia memang mengekalkan tentang asal usul kejadian, tentang dalam di sebalik benda kerusi tadi ialah yang menciptakannya ialah bentuk dari sudut jisim. Jisim ini benda matter. Okey, itu benda matter. Kalau bagi Plato, kita ambil contoh kayu juga. So kalau dalam video Ustaz Azri nanti kalau selepas ni saya bagi, dia bawa contoh kucing. Bagi Plato, kalau kita nyahkan, dia ada dua aliran ni. Kalau kita nyahkan kerusi tadi, maknanya kita nak belajar tentang kerusi ni, apa di sebalik luar benda fizikal kerusi, maknanya kita kena nyahkan sifat kerusi seperti warna, bentuk dan bau. Bagi Plato, apa yang tinggal dia kata adalah minda atau pemikiran, di golongan idealism dekat sini. So apa yang tinggal bagi Plato ialah imajinasi seseorang tentang rupa bentuk kerusi. Faham? Minda seseorang tentang kerusi. Sebab bagi dia minda ini ialah di luar benda yang dapat dirasai atau dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Jadi dia menimbulkan dua aliran di sini. So Aristotle dengan materialism dan Plato dengan aliran idealism. Okey, bagi golongan agama, apa dia metafizik? Metafizik ialah kajian berbentuk fenomena di luar alam nyata yang tak dapat dibuktikan dengan deria yang rasional dan juga tak dapat dibuktikan dengan empirical. So jangan tadi kamu bagi contoh ni lah kan. Kita tak dapat buktikan dia dengan empirical study, dengan bukti-bukti saintifik. Kita tak dapat buktikan dia dengan deria 5 kita. Tapi kita dapat memahami dengan mata hati, deria 6. Okey, mata hati. Okey. Dan ia boleh diketahui dengan cara lain iaitu melalui seperti contohnya wahyu. So bagi orang Islam dia merujuk kepada Al-Quran. Bagi orang Kristian kalau disebut wahyu di sini di sudut agama tu ialah Bible dia lah. Okey, jadi kelas kita semua Muslim, so saya ambil contoh Muslim lah. So kita ambil di sini dalam Islam, contohnya Tuhan telah memperkenalkan dirinya melalui wahyu dan melalui nama-nama Allah Asmaul Husna.
So macam mana kita nak kenal Allah, ya macam mana kita nak kenal Tuhan itu bagaimana, ya kita boleh menggunakan dalil akal, tetapi dalil akal ini terbatas. Contohnya kita katakan ya semua benda ada pencipta, ya kita juga ada pencipta. Siapa pencipta? So Allah turunkan wahyunya, memperkenalkan melalui wahyunya. Contoh surah Al-Ikhlas, kita ambil surah yang mudah lah ya. Qul wallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan diperanakkan. Okey ya. Okey, jadi Tuhan telah memperkenalkan dengan Asmaul Husna ya melalui 59 nama Allah. So kalau kita sebut Allah itu mewakili semua sifat kesempurnaan Allah. Tapi kalau kita katakan Ar-Rahman contohnya, itu adalah menunjukkan sifat Ar-Rahman Allah sahaja. Kalau kita katakan misal contohnya sifat Al-Latif ialah sifat lemah lembut Allah. Ya, kita ada 99 nama Allah. So kita nak kenal Allah bagaimana? Melalui wahyu dan Asmaul Husna. Bagi golongan agama, contoh metafizik ini ialah rukun iman. Apa dia rukun iman? Ada 6 kan? Ya? Okey, itu seperti beriman kepada Allah. Ya? Beriman kepada Allah. Konsep ketauhidan Allah ini benda yang tak dapat kita jangkau dengan mata kasar, yang kita tak boleh nampak dan tapi kita tahu kewujudannya melalui wahyu beserta sokongan daripada akal. Perkara seperti yang berikutnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada beriman kepada hari kiamat, itu juga adalah perkara yang benda-benda metafizik. So apabila perkara ghaib tidak boleh dilihat kewujudannya, maka di sini kita telah masuk satu ruang yang berbeza daripada benda fizik, iaitu kita masuk benda metafizik. Itu bagi contoh. Okey. Jadi kita pergi dekat bawah. Okey, sebenarnya bagaimana? Dorongan mempelajari metafizik timbul apabila seseorang itu gagal menghuraikan satu hakikat. Contohnya tentang diri dia. Apabila kita bertanya tentang diri kita, siapa kita? Siapa jadikan kita? Ke mana akhirnya manusia? Itu sebenarnya adalah mendorong kita mempelajari benda metafizik. Contoh yang lain, manusia fikir tentang masa. Suatu perkara yang mengalir tapi gagal memberi jawapan apabila ditanya selaju mana masa bergerak. Desakan ini menyebabkan kita ingin lebih tahu ada perkara lain dengan pemikiran rasional. Kita usaha mencari sesuatu tentang alam semula jadi, ruang, masa, minda, sebab dan musabab. Justru itu metafizik dikenali sebagai falsafah utama atau falsafatul ula. Saya nak terangkan di sini, sebenarnya mengikut ahli falsafah, untuk kita mengenali benda metafizik, first order kita adalah kita kena belajar, kita kena lihat benda fizik. Baru kita boleh memahami benda metafizik. First order kita ialah benda fizik. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat Al-Quranul Karim, contohnya, bagaimana bila kita kata bab Tuhan, kita tak nampak benda metafizik. Tapi macam mana kita tahu adanya Allah, kita tengok benda fizik. Maknanya kita tengok alam. Sebab itu contohnya lah dalam ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' di situ mengikut ahli tafsir bukan hanya bermakna kita baca Al-Quran, tetapi membaca alam. Mengikut Ibnu Katsir, alam adalah kitab kabir, kitab yang paling besar. Apa makna membaca kitab alam? Maknanya kita kena terokai alam. Terokai alam itu apa? Belajar ilmu sains. So belajar ilmu sains ini adalah fardu kifayah. So bila kita tahu contohnya tentang alam, contoh dalam surah Al-Ghashiyah, Allah suruh apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maksudnya, tidakkah kamu melihat unta bagaimana Allah ciptakan? So Allah tak suruh kita tengok benda lain, dia suruh tengok benda yang kita nampak. So dia suruh tengok unta. Dia suruh tengok unta dalam ayat Al-Quran.
So tengok unta ni kita tengoklah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta Allah suruh tengok, maknanya tengok fizikal unta. Benda fizik, first order fizik, benda alam yang kita boleh nampak dengan mata kasar. So kita nampaklah unta ni macam mana dia duduk dekat padang pasir, kita kaji, terokailah alam, Allah kata kan. So dalam ilmu ensiklopedia ada ceritanya pasal unta, bagaimanakah unta ini binatang yang mampu duduk di padang pasir yang amat panas, suhu yang boleh menjangka 50 darjah. Kita ni 37 dah panas, dah bahang dah kan. Dia boleh 50 darjah di siang hari dan di malam hari, suhu yang paling sejuk sebab di padang pasir sejuk waktu malam. Dan macam mana dia boleh tahan tak makan berhari-hari, tak minum berhari-hari sebab dia ada bonggol kan, dia boleh simpan stok makanan dia. Dan sebenarnya mengikut kajian sains, sekali teguk unta tadi dalam 10 minit dia boleh teguk 130 liter air untuk simpanan makanan dia. So kalau dia jumpa tempat wadi atau oasis untuk makanan atau minuman dia, tuan dia bawa kat situ sebelum meneruskan perjalanan, dia tak ambil masa yang lama untuk simpan stok. 10 minit dah 130 liter air dia minum. Kita ni macam mana kan, berbeza. Dan bagaimana Allah jadikan sistem penghadamannya yang mampu mengunyah kaktus yang berduri. Dan juga bagaimana dia ada bulu mata yang melentik dan juga kanta mata lutsina yang menutupi mata dia ketika debu ataupun ribut pasir berlaku di padang pasir. Hidung dia, mulut dia fleksibel, dia boleh tutup. Allah kata apa? Fazakir. Kau fikirlah. Jadi kita tengok apa? Fikir. Hebatnya unta. Hebatnya unta atau siapa? Sebenarnya di sini adalah bila kita mengenali begitu hebatnya unta, kita akan mengetahui dengan akal yang rasional. So ingat, ahli falsafah guna akal kan. Akal yang rasional tentang kehebatan pencipta unta tadi. Kehebatan pencipta unta tadi. So bila Allah suruh kita tengok unta, sebenarnya di sebalik itu untuk mengenali tentang benda metafizik tentang unta, iaitu kehebatan pencipta unta yang begitu teliti dan sempurna penciptaannya. Beza tak dengan manusia? Kalau dicipta sesuatu ciptaan, ada je pincang kan, sebab itu ada je inovasi, ada QC, ada R&D untuk penambahbaikan, sebab manusia ini pengetahuan dia terbatas. Cuba tengok Allah, cipta unta tadi begitu sempurnanya unta. Binatang lain tak mampu macam unta tadi. Itu kita untuk mengenali apa benda metafizik. Tentang ciptaan unta. Contohlah kalau kawan kita bawa contohnya makanan yang sedap. Kita pun kata, sedapnya. Sebenarnya kita memuji siapa? Memuji makanan itu atau memuji kepada tukang masak? Sebenarnya kalau kita balik kan beraya, mak kita pun masak rendang, sedapnya. Sebenarnya bukan kita nak kata, rendang ni pandainya kamu buat sendiri, Tidak. Kita akan mengatakan bahawanya sedapnya itu kembali kepada mak kita yang masak tadi. Itu adalah menunjukkan bahawasanya bila kita tengok unta tadi, sebenarnya Allah suruh fikir apa? Kewujudan ketuhanan. So benda metafizik ini, sebab itu kita kata benda metafizik ni tak larilah antaranya perbincangan terhadap sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Sebab itulah contohnya kan, Allah berfirman lagi, kau tengoklah apa? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kau tengok langit bagaimana Allah tinggikan. Tengok sahaja Allah suruh fikir, suruh kaji. Kalau zaman dahulu orang beranggapan bahawasanya langit ini di kiri kanannya ada gunung yang tinggi yang seperti tiang. Rupanya bila kaji tak ada pun tiang. So Allah kata, kau fikir, kau tengok unta, lepas tu tengok tiang tu, langit tu, dan juga ayat-ayat yang berikutnya. Banyak Allah suruh tengok alam, tengok benda fizik untuk mengenali benda metafizik. Contoh ayat yang lain kan, yang kita belajar, contoh dalam slide dalam bab kedua dulu. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lama tak hujan. Tiba-tiba hujan. Kita kata Allah berfirman,
Kau fikir siapa turunkan hujan? Aku turunkan hujan atau kamu? Siapa turunkan hujan? So sebab itu dalam perbincangan metafizik dia akan membahaskan tentang sebab punca atau kita panggilkan causality. Iaitu sebab dan akibat. Kenapa hujan? Siapa jadikan? Dan sebagainya. Benda yang di sebalik hujan tadi. Benda di sebalik hujan tadi, benda di sebalik unta tadi, benda di sebalik langit tadi. So ada tak jawapan kita tentang ada tak alam yang lain yang kita tak tahu, yang tak boleh kita nampak dengan mata kasar. Jadi kita tengoklah kat sini kalau Ustaz Azri suka cakap metafizik ni ialah konsep kejadian sesuatu. Konsep tentang kejadian sesuatu, konsep tentang kejadian unta dan sebagainya. Sebab itulah metafizik ini dikenali sebagai falsafatul ula atau sebagai falsafah utama. Perbincangan ni yang paling penting lah. Maksudnya di dalam perbahasan falsafah nak mengenali tentang ontologi kewujudan sesuatu. Ni kalau kita tahu tentang macam contoh kewujudan manusia, kewujudan alam dan sebagainya. So kita akan melihat kepada siapa pencipta. Dia beza dengan teori Darwin. Tahu kan teori Darwin tentang manusia? Mungkin minggu lepas saya lupa kau cerita pasal Darwinism. Darwin kata teori tentang manusia, siapa jadikan manusia? So manusia ini terjadi dengan evolusi. Melalui apa? Daripada perubahan satu peringkat kepada satu peringkat. Kurang sempurna lama-lama jadi sempurna. Sebab apa? Bagi Darwin sebenarnya yang dikata manusia daripada mawas, sebab daripada mawas ni berubah jadi hilang dah bulu banyak dia terbongkok dia boleh tegak sampai jadi manusia moden. Manusia Neanderthal dan sebagainya, manusia yang moden. Dan Darwin ini dia nak mengatakan bahawasanya manusia ini berevolusi seolah-olah terjadi secara semula jadi. Dengan ini walaupun teori Darwin tentang manusia terjadi melalui evolusi, walaupun banyak ahli sains membidas atau tak setuju dengan Darwin, tetapi pengikut Darwin ramai. Sebab apa? Sebab dia nak menolak tentang hakikat metafizik. Nampak? Nak menolak kepada hakikat pencipta. Sebab itu pengikut Darwin dia kebanyakan dia free thinker. Dia mengatakan terjadi sendiri. Dari sebab itu bahaya kalau kita berfahaman macam Darwin, kita kata manusia daripada mawas, daripada idi, seolah-olah terjadi sendiri, menolak, boleh menafikan kewujudan pencipta. Nampak? Dia bezalah kalau kita idi, kita belajar. Sebab itu kalau kita tengok teori Darwinism, dia banyak kesan. Antara kesan yang pertama tadi saya kata ialah dia boleh menolak kepada kewujudan pencipta. Kewujudan pencipta. Okey, sebab dia kata terjadi sendiri. Tak fikir dah. Okey, dan satu lagi sebenarnya Darwinism ni boleh menunjukkan sebab di dalam Darwinism sosial mengatakan manusia ini berevolusi dan ras yang paling tinggi evolusinya ialah ras Eropah. Ras lain ada ciri kera. Cuba bayangkan, Eropah kata dia ras paling bagus, kita ni, kita lah selain pada Eropah, kita lah orang Asia, ada ciri kera. Apa yang berlaku? Siapa boleh jawab? Apa boleh berlaku? Itu dari sudut Darwinism. Saya tertinggal bab ni yang tapi penting bagi saya. Siapa boleh jawab? Tadi seorang nak jawab, Izham. Ahmad Izham, boleh jawab? Apa terjadi? Alif, Syafiq, Aina, Bashirah. Ramainya pelajar saya. Tapi senyap je ni. Okey, 40 orang pelajar. Boleh tak jawab jawapan saya? Kalau bagi Darwinism mengatakan ras yang paling tertinggi berevolusi ialah ras Eropah. Ras yang lain mempunyai ciri kekeraan. Dengan ini. So dia ada lagi. Dengan ini, apa dia nak buat? Ras Eropah apa akan dibuat kepada ras yang bukan Eropah? Berlaku penjajahan sesama manusia atas dasar untuk mentamadunkan manusia. Nanti kita akan belajar dalam bab dekolonisasi bagaimana orang Eropah dia ada satu teori the white man burden. Orang Eropah mempunyai kita katakan satu perkara yang berat untuk
mentamadunkan orang bukan Eropah, bertitik tolak daripada fahaman Darwinism sosial. Ras Eropah, ras ni makna bangsa. Kalau pelajar tak tahu, ras makna bangsa. Okay, ras yang paling tinggi evolusi. Ras lain ada ciri kekeraan yang di mana ras Eropah ini bertanggungjawab nak mentamadunkan orang yang ada ciri kera ini. Itu maknanya. Dan menunjukkan betapa hinanya ras yang bukan Eropah ini. Sebab itu kalau kita tengok di dalam kolonisasi, dia ada penjajahan sesama manusia. Orang kulit putih dijajah orang kulit hitam dan sebagainya, juga bertitik tolak daripada kefahaman ini. Okey, jadi kalau kita kat sini, okey. Jadi kita tolaklah perkara-perkara ini. Jadi kita kembali kepada perbincangan kita ialah bila kita, apakah dorongan kita mempelajari benda metafizik adalah bila kita nak menghuraikan hakikat sesuatu, kejadian diri kita, aspek siapa pencipta, aspek tentang alam, apakah hubungan manusia dengan alam, itu adalah mendorong mengkaji tentang metafizik. So perbincangan metafizik antara lain membincangkan tentang ontologi, yang kedua sebab dan akibat, kosmogoni, kosmologi, kewajipan dan kemungkinan, minda dan jirim, kehendak bebas dan ketentuan. Okey, kita tengok perbincangan dalam ontologi. Ontologi apa maknanya? Ialah teori kewujudan sesuatu. Jadi tumpuan perbincangan kepada sifat sesuatu benda yang membentuk alam, dari apa alam itu dijadikan, bagaimana benda itu boleh berubah daripada satu kita kata zat atau satu jirim kepada perkara yang lain. Dan di dalam ini perbincangan dalam ontologi ini, disiplin yang membicarakan tentang ketuhanan, iaitu ilmu teologi atau usuluddin, membicarakan tentang alam, asal usul alam, kosmologi dan juga tentang asal usul manusia. So, bila kita mengkaji tentang ontologi, kita akan lihat berlaku 3 aliran. Yang pertama, aliran materialis. Aliran materialis ini ialah macam Aristotle tadi. Ataupun tes, apabila sesuatu tadi dinyahkan kerusi apa yang tinggal mesti jisim. Okey, contohnya. Dan juga contohnya Thales. Thales mengatakan asal usul sesuatu itu adalah daripada air. Air boleh jadi cecair, itu boleh jadi air. Air boleh jadi gas, H2O, air, oksigen. Air juga boleh jadi peti, cahaya. Itu menurut aliran materialis. Bagi golongan idealis macam Platonism, so dia kata asal usul tadi tu ialah dengan minda. Bagi golongan transcendentalis ini ialah golongan agama, asal usul itu ialah adanya roh. Dunia hakikat ni adalah bukannya hakiki, yang hakiki kita ialah alam roh. Bagi golongan agama. So dia ada 3 sebabnya. So kita tengok dekat sini, saya terus kat sini. Justru itu apabila kita tengok tentang asal usul kejadian, membincangkan perkara-perkara tentang metafizik, terdiri pada 3 golongan materialism. Seperti contoh Aristotle dan antara pelopornya ialah Karl Marx. Bagi dia, apa yang realiti alam ini ialah benda yang boleh kita lihat. Contoh kita lihat gunung, langit kita nampak langit. Dan menganggap kewujudan jasad dan jisim itu adalah hakiki. Dan bagi dia, idea tidak mempunyai realiti tersendiri, tetapi idea ini bergantung kepada jasad, iaitu idea bergantung kepada otak. So bagi golongan materialism ni, dia kita kata dia menentang kepada golongan idealism yang kata minda. So dia kata kalau idea kamu kata, idea kan kena kat otak. Otak tu ialah mesti ada jisim. Jisim otak, makna jasad otak tu. Dia kata kena kaitan. So bagi golongan materialism ini, dia menafikan benda-benda kerohanian. Dia menafikan benda yang tak nampak dan dia menafikan kat sini juga ialah anti-metafizik. So bagi golongan materialism, dia ini boleh menolak kepada kepercayaan kepada Tuhan. So tengok Karl Marx dia komunis. Sebab dia aliran materialism. Sebab kepercayaan dalam ontologi dia, asal usul kejadian mesti ada jasad, mesti ada jisim.
Okay, boleh faham tak? Kalau tak faham boleh tanya. So dengan ini dia tidak percaya kepada konsep Tuhan. Dia tidak percaya kepada agama. Dia tidak percaya adanya roh. Bagi golongan materialism, kita boleh tengok orang yang materialism ialah materialistik. Dia pandang kepada kebendaan. So, kita hurai di sini. Bagi golongan materialism, pandangan tentang manusia. Bagi dia manusia itu apa? Manusia bagi golongan materialism ialah manusia ini ada jasad, jasmani, ada dia organ dan sebagainya. Dia ada perasaan, ya. Sentimen atau emosi itu adalah terjadi kerana tindak balas daripada unsur yang menjadikannya iaitu unsur tanah dan air. Dia menolak kepada unsur rohani sebab rohani, roh tak nampak. Benda yang dia tidak dapat uji melalui kita katakan 5 indera tadi, golongan materialism tidak percaya. So bagi dia manusia ini bila dia mati, matlamat hidup dia apa? Matlamat hidup dia ialah kebahagiaan dia dengan memenuhi kebendaan. Benda-benda kebendaan. Bila dia mati, goodbye dunia, tak ada apa. Golongan materialism tak percaya kepada kewujudan syurga. Tidak percaya kepada kewujudan neraka. Tidak percaya kepada dosa. Tidak percaya kepada pahala. Boleh faham? Sebab itu orang yang materialistik, dia akan menjadi seorang yang kedekut. Sebab macam contohnya, dia ada duit RM10, kawan dia tak makan. Bagi dia, tak nak kongsi, nanti makanan dia kurang, ataupun tak nak bagi RM10 ni, nak bagi RM5 kat kawan. Kalau dia nak bagi pun, kau pinjam nanti kau bayar balik. Sebab dia nampak, kalau dia sedekah dekat orang, duit dia kurang. Sebab dia menilai benda itu dari sudut kebendaan. Dia berbeza dengan orang idealis dan juga orang agama. Sebab bila dia anti metafizik, dia tak percaya kepada konsep sedekah itu bawa pahala. Apa yang dia buat itu zalim, membawa kepada dosa, dia tak percaya. So golongan materialism ini akan menjadikan seorang yang materialistik dan dia tidak percaya kepada benda-benda yang tidak ada bukti-bukti yang bersifat empirical study. Iaitu empirical study kita tahu dia boleh dengar, rasa, bau, nampak, sentuh. 5 indera tu. So benda tu dia tak percaya kalau sekiranya tak dapat diuji dengan 5 indera. So jadi kat sini ialah asal usul dia. Sebab bagi dia mesti ada jirim, mesti ada jisim. Dia tak percaya kepada roh, benda yang dia tak nampak. Itu ialah golongan materialism. Okay, boleh faham tak materialism? Siapa tak faham angkat tangan? Boleh bertanya. Siapa faham angkat tangan? Siapa faham? Nak tengok respon. Okey, alhamdulillah ada respon dekat sini. Okey, kalau kita tengok yang kedua golongan idealism. Bagi golongan idealism dia tengok tentang tadi kita bincangkan tentang idealis minda. Okey. Kat sini dia pergi. Teori kewujudan insan dengan alam Contohnya Plato dan aliran ini dikenali sebagai Platonism. Saya urai balik sebab tengok ujian dulu saya tak sebutlah Platonism, saya sebut Plato je. Bila keluar Platonism, pelajar tercangat-cangat, ya Allah, Ustazah ajar masa bila ni? Ustazah ajar sebila sebenarnya dah masuk ism ideologi yang dibawa oleh Plato. Okey. Idealism, idea ni kalau kita tahu idea pendapat kita, idea minda kita, okey. So antaranya lain ialah George Berkeley. Dia menganggapan bahawasanya dekat alam ini wujud benda-benda yang non-material. Non-material. Sebab minda tu, idea kita ni tidak berjirim, tidak berbentuk fizikal. Hanya alam minda yang wujud saja. Yang dikenali secara tak langsung. Realiti tak dapat ditanggapi secara langsung tapi ditanggapi oleh sensasi objek. Realiti bukan bersifat material tetapi bersifat mental atau bersifat idea dan rohani. Bagi golongan Platonism, dia adalah beraliran idealis ini membuka ruang kepercayaan kepada rohani. Iaitu dia percaya kepada benda metafizik. Dia berbeza dengan materialism. Materialism dia anti-metafizik.
Idealism dia membuka, menerima kepada metafizik. So boleh dia menerima kepada persoalan roh, dia boleh terima kepada konsep dosa, pahala, wujudnya Tuhan yang tak berjisim. Okey, antara contoh materialism ni kan kalau dia kata ada Tuhan, Tuhan dia ada jisim. Okey, tapi dia tak percaya kepada, sebenarnya kebanyakan golongan materialism ni dia tak percaya kepada agama sebab agama tu kan dia ada dosa pahala kan. Benda-benda dosa pahala ni mana dia nampak. Okey, kalau idealism dia terima. Walaupun kadang-kadang dalam bentuk aspek ketuhanannya manifestasi dia berbezalah dengan kefahaman Islam, tapi dia boleh menerima metafizik. Sebab kadang-kadang idealism ni lagilah dahsyat, dia ada tahyul hurafat dia kan. Cuma ada benda dia percaya, benda-benda tak nampak tu. Jadi dia percaya kepada ada rohani, percaya wujudnya manusia ni ada roh, adanya pembalasan dan sebagainya. Okey, bagi golongan agama, sumber pengetahuan kita ialah Tuhan. Nabi yang diutus oleh Tuhan itu merupakan perantara, merupakan utusan Tuhan untuk menyampaikan bagaimanakah kita katakan cara, contohnya acuan akidah yang sebenar, macam mana bertingkah laku, macam mana sudut aspek kepercayaan kepada bab-bab metafizik ini. So bagi golongan agama berpandu kepada aspek wahyu Tuhan. Bagi golongan agama, realiti kita ni tidak terhad kepada jasad, tetapi juga kepada yang bukan jasad ataupun non-material. Jadi bagi golongan agama dia terima dua-dua, jasadi ataupun jasmani dan rohani. Dia terima dua perkara. Agama realitinya bukan terbatas kepada material dan idea. Dia bukan macam ni golongan material. Kalau idea je dia tak terima kepada material. Golongan agama terima material dan juga terima non-material. Tetapi agama menolak materialism. Itu kena faham. So maksudnya di sini agama menolak kefahaman materialism yang anti metafizik, yang tidak percaya benda-benda yang bersifat rohani. Tapi dalam agama dia terima dua-dua, dan dalam agama Islam contohnya material ini bukan matlamat hakiki kita. Sebab kita bukan materialistik. Kalau orang matlamat hakiki nak hidup nak kebendaan, itu orang yang dia ada pengaruh materialistik. Okey, material dalam kedudukan agama Islam dia merupakan wasilah. Wasilah ni bahasa Melayu nak cakap apa? Jalan atau cara ataupun alat. Alat. Contohnya kalau saya katakan macam mana kamu nak pergi ke computer science daripada rumah sewa, kami naik Grab ustazah. Grab kamu itu ialah kereta, itu ialah material. Benda material. Penting tak penting? Okay. Macam mana kamu nak dengar kelas saya ni, kamu ada laptop, kamu ada handphone, benda itu ialah material. Tapi bukan itu matlamat kita, tetapi itu sebagai alat kita. Alat kita nak belajar, alat kita untuk mencari keredaan Allah, alat kita untuk mendapat keredaan Allah untuk kalau matlamat orang Islam dia nak syurga lah. Jadi material ni penting-penting. Sebab itu dalam Islam mengatakan material ni bukan matlamat hakiki tetapi sebagai wasilah. So wasilah tu kita kata alat atau cara. Contoh, kita nak solat, perlu tak material? Siapa boleh contoh? Apa perlu keperluan material dalam kita ibadah solat? Kita perlu apa? Siapa nak? Telekong. Ya, Irfan pakai telekong. Okay. Ya, telekong sebenarnya tak wajib pakai telekong, tapi telekong tu kemas lah, bersih kan, nampak sebenarnya pakaian menutup aurat. Sebab itu kalau kita tengok kan, kalau kita pergi umrah ke, kita pergi haji, bangsa lain, orang yang bukan Melayu, bukan Malaysia, dia tak pakai telekong. Dia pakai jubah, dia pakai tudung yang benda menutup aurat. Kita kata adakah telekong itu tak, kalau tak pakai telekong tak solat? Tak. Dia pakai pakaian yang menutup aurat. Tapi kita proper lah telekong tu kan. Nampak lebih khusyuk lagi kan. Lagi selain pada pakaian menutup aurat ini ialah air kan. Air mutlak. Nampak? Teknologi air tu penting. Air mutlak. Air tu untuk apa? Kita untuk berwuduk. Kalau tak ada air, kita tak boleh berwuduk. Macam mana nak laksanakan solat?
Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak keluarkan zakat? Kalau kita tak ada duit material, macam mana kita nak menunaikan haji? Kos haji lagi meningkat. So kita kena cari duit. Tapi duit bukanlah matlamat hidup kamu. Duit itu sebagai wasilah. Kalau duit itu matlamat kita, kita jadi macam golongan ni. Semua duit, harta kan. Macam ya, ibu mertuaku, siapa itu Kasim, engineer, lawyer, itu dia nampak aspek kebendaan lebih tinggi. Benda-benda yang mempengaruhi orang agama juga sekarang kan. Usik benda je, tapi materialnya bukan matlamat, tapi dia penting. Sebab tu orang kata memanglah dengan cinta je kita tak bahagia. Kita memang kena ada, kena cari nafkah, kena cari duit. Bukan duit tu utama, tetapi duit itu sebagai wasilah. Sebagai alat kita nak hidup di dunia dan nak bahagia dekat akhirat, mesti ada material. Kita tak boleh menolak material. Dan dalam masa yang sama kita menerima benda-benda yang non-material. Seperti ya di dalam Islam ataupun orang yang beragama, dia percaya kepada kewujudan rohani, kewujudan roh, pahala, dosa, syurga, neraka, ketuhanan. Itu agama terima. So di dalam perbincangan agama, dia akan bincangkan Tuhan ada ataupun tidak. So kita tengok kat bawah tu nanti. So kita akan bincangkan benda ni. So saya patah balik kat atas. Sebab tadi saya bincangkan yang ini, terus kat situ sebab dia sekali cerita. Jadi perbincangan dalam metafizik itu juga adalah berbincangan dari segi sebab teori tentang asal usul kejadian. Sebab itu metafizik ni luas perbincangannya. Yang kedua tentang sebab dan akibat. Contohnya orang yang nak tengok kepada fikiran, cara orang falsafah tu dipikir tentang metafizik, dia juga fikir tentang sebab dan akibat. Contohnya dia tengok bola masuk ke gawang gol. Bola masuk ke gawang gol itu benda yang nampak dengan mata kasar, tapi dia fikir siapa yang tendang, macam mana dia boleh masuk, berapa banyak tekanan daya tendangan. Nampak? Jadi dia fikir tentang causality, sebab dan akibat. Iaitu teori hubungan sebab dan akibat, di mana satu peristiwa, proses atau keadaan menjadi penyebab kepada berlakunya peristiwa atau proses atau kejadian lain. So kita tengok di sini macam contohnya Allah kata kejadian hujan. Tengok kepada sebab akibat. Siapa turunkan hujan? Kita manusia ke Tuhan? Siapa yang jadikan tumbuh-tumbuhan, apa lagi ayat Al-Quran lain kan ya? Siapa yang jadikan tumbuh-tumbuhan? Dan sebagainya. Jadi dalam tu kita akan fikir tentang sebab dan akibat. Sebab itu di dalam buku tentang metafizik diceritakan tentang ahli falsafah ni, dia akan fikir tentang sebab dan akibat tadi. Dia tak tengok kepada masa contohnya kepada punca kejadian. Sebab dan akibat. Yang unta tadi. Siapa pencipta unta? Contohnya. Siapa yang jadikan langit tadi? Siapa jadikan bumi yang Allah hamparkan ini dan sebagainya. Dan perbincangannya dalam bab metafizik juga ialah bab ekologi. Apa dia ekologi? Iaitu tentang pengurusan rumah tangga, iaitu dalam bahasa Yunani yang bermaksud kalau kita tengok bumi ni, ekologi kita, ekosistem kita ini, dia macam ada kaitan, ada kitaran antara satu sama lain. Contohnya antara binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, bukit-bukit dan sebagainya, di satu kitaran. Maknanya secara umumnya alam sekitar kita, termasuk bumi, adalah rumah tangga besar yang kita kongsi bersama dengan makhluk-makhluk lain yang bernyawa ataupun tidak bernyawa sebagai satu keluarga besar. So dia ada kaitan. Dia ada kaitan tu. Macam contoh kita tengok kan, kenapa buaya telan manusia sekarang, makan manusia. Sebenarnya manusia ni bukan makanan buaya. Buaya duduk dekat sungai, dia nak makan apa? Sumber protein daripada sungai. Seperti contoh udang, ikan. Persoalannya pencemaran berlaku. Menyebabkan sumber makanan dia dah terjejas. Apa jadi? Apa jadi? Buaya tu pun nak cari manusia. Kita cuba tengok kan kera-kera. Banyak kera dekat ATM pun banyak. Kera ni bukan dia nak ganggu manusia, tetapi bila habitat dia terganggu,
Ekologi rumah, pengurusan dia kita tengok terganggu. Macam contoh kat rumah mak saya pun kat Kajang pun banyak dah buat jalan, buat highway, hutan-hutan pun dah tak ada. Dia pergi duduk sama manusia. So apa yang ada, rumah buka aje, pintu buka aje, tingkap buka aje, dia terpa masuk nak cari makanan. Sebab apa? Sebenarnya dia duduk kat hutan. Sekarang ni kenapa jadi macam tu? Sebab habitat dia terganggu. Ya, jadi persoalan ini juga perbincangan ekologi. Kaitan kitaran alam ini juga perbincangan dalam metafizik. Begitu juga dengan kosmogoni. Apa dia kosmogoni? Kosmogoni ialah asal usul alam. Kalau kita tengok kan asal usul alam. Bagi teori Big Bang, alam ini dulu adalah berasal daripada satu, berlaku pemampatan gas-gas hingga dia meletus, terjadilah Big Bang, cetusan besar, dan berbentuk asap, dan kemudian dia menyejuk, dia jadi planet dan berjauhan antara satu. Okey. Dalam ayat Al-Quran pun cerita tentang teori Big Bang dahulunya. Langit, semua perkara yang ada di alam ni, sistem suria asalnya satu. Kemudian berlakulah letusan, dan dalam Al-Quran juga sebutkan daripada asap, dan disebutkan tentang semua planet itu berjauhan lama usa'un. Kalau kita tengok dalam teori Big Bang, dia ada teori kita kata penyejukan dan pengembangan itu berlaku. Dan dalam kosmogoni kita adalah apabila kita tengok asal usul tentang alam itu terjadi, di mana bila orang agama merujuk kepada wahyu dalam Al-Quran menciptakan, Allah jadikan langit dan bumi itu pada fi sittati ayyam, pada tempoh 6 masa. Summastawa 'alal 'arsy. Itu disebut. Dalam kitab Bible, kitab Genesis disebutkan bahawasanya Tuhan telah menciptakan langit dan bumi itu dalam tempoh 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari Sabat. So hari 7, hari ke-7 bagi orang Kristian, bagi orang Yahudi, Kristian Yahudi dia pegang kepada Old Testament, iaitu kitab Genesis ini. So mereka adalah hari ibadah. So bagi orang Yahudi, hari Sabat dia tidak boleh lakukan perkara-perkara keduniaan. Bagi dia dengan ayat tersebut. Bagi orang Kristian dia gunakan ayat itu juga, iaitu pada ada Kristian dia ada banyak mazhab ataupun aliran, ada yang hari Sabtu, Roman Katolik hari Ahad untuk ibadah dia. Sebab dia rujuk kepada ayat tersebut yang Tuhan beristirahat tersebut. Dalam Islam kita rujuk bahawasanya kita istilah rehat tersebut dia ada luas maksudnya yang lain yang kita lihat, cuma nak disebutkan di sini tempoh 6 masa itu memang disebut dalam ayat Al-Quranul Karim, dan manusia ini adalah makhluk yang dijadikan yang terakhir selepas dijadikan alam, langit dan bumi, dan juga dah adanya malaikat. Sebab kalau kita merujuk pada bab yang lepas kita belajar, malaikat dah ada dulu pada manusia. Okey, kosmologi. Perbincangan dalam metafizik juga dia belajar tentang kosmologi, perbincangan dia lah. Kosmologi ini ialah peraturan alam. Tadi asal usul alam. Kosmologi ni peraturan alam, Allah jadikan alam ini teratur. Tidak ada fasad, tidak ada kehancuran. Kalau kehancur tu kiamat lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat Al-Quranul Karim, bila orang agama dirujuk kepada kitab, kitab suci Al-Quranul Karim dalam surah Yasin mengatakan semuanya beredar fi falakin yasbahun, semuanya beredar pada paksi dia, pada orbitnya, tidak berlanggar. Kalau berlanggar tu kiamat. Okey, jadi itu dibincangkan di dalam orang agama. Bagi orang barat dia ada satu teori dipanggil teori intelligent design. Dia merujuk bahawasanya bila dikaji tentang peraturan alam yang begitu teratur, begitu indah ciptaan alam, dia kata adanya designer perancang yang intelligent, yang genius, yang mencipta. Tapi bagi orang agama, intelligent designer itu ialah Allah, ialah pencipta, ia ialah Tuhan. Tapi dia stop dekat situ. Sebab dia masih mencari apa intelligent design ni. Jadi maknanya dia pun orang barat memperakui, kalau dia tidak merujuk pada Al-Quran, maknanya dia juga memperakui tentang kita kata kesempurnaan
ketertiban, keteraturan alam yang diciptakan. Sebab itulah kalau kita belajar tentang dalil akal Tuhan itu Esa, kita merujuk kepada keteraturan alam menunjukkan mustahil Allah itu berbilang-bilang. Sebab kalau berbilangnya Tuhan, hancur alam. Sebab semua Tuhan dia nak power, nak tunjukkan kuasa. Tentulah antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain berbeza kehendak dia. Sedangkan alam ini teratur. So secara logik akal mengatakan Tuhan itu, pencipta itu tentulah satu. Dan satu itu terjemah dalam Islam dia berbeza dengan agama yang lain, konsep tauhid yang maknanya Esa yang tunggal, tiada lagi tak ada yang berbilang dan tiada yang sebelum dan selepas Tuhan tersebut. Okey, ini kita dah bincang tadi. Okey, bila teori hubungan insan dengan alam, maka wujudlah 3 golongan: materialism, idealism dan golongan agama. Okey, kita sambung kat sini. Bagi golongan yang agama, maka dia bincangkan Tuhan wujud atau tidak. So dia melibatkan perbincangan vertical insan, hablum minallah, dan satu lagi ialah horizontal insan, hablum minan nas. Bila kita sebut hablum minallah, maknanya hubungan dia dengan Tuhan. Di sini wujudlah beberapa aliran. Bagi golongan yang vertical insan, maka wujudlah theism, atheism dan agnotism. Bagi horizontal wujudlah golongan mechanism, determination and realism. Okey, kedua-duanya punya hubungan. Okey, kita tengok vertical insan. Okay, vertical insan dibincangkan dalam natural philosophy. Natural philosophy dan philosophy of God. Adakah Tuhan ini wujud? Bagi theism, ya, Tuhan ada. Macam mana? Bagi golongan monotheism, Tuhan wujud. Tapi iaitu Tuhan itu satu. Bagi dalam Islam, satu monotheism Islam itu ialah Esa Tauhid. Bagi golongan Kristian, monotheism Tuhan itu 3 in 1. Tuhan, Bapa, Anak dan Ruhul Kudus. Bagi golongan orang Yahudi, Tuhan itu Esa, ya, Tuhan Yahweh. Okey. Ada pula golongan Tuhan ada, ya, dan Tuhan tu macam mana? Berbilang-bilang. Polytheism. Tuhan wujud lebih daripada satu. Contohnya orang Hindu, dia percaya Tuhan pencipta namanya Brahma, Tuhan pemelihara Vishnu, Tuhan pemusnah Siva. Dan tiga-tiga Tuhan ni dia ada isteri dan dia ada anak. Kalau kamu pernah tengok Ganapati, Tuhan Ganapati ni bentuk gajah. Hidung macam gajah yang warna macam nak kata biru purple tu kan. Itu ialah anak Siva. Dia ada. Dan dia juga orang Hindu dia suka dewa-dewakan. Contohnya dia anggap petik, tu dewa petik, ni api, dewa api, macam-macam semua dewa. So bagi Hindu dia ada banyak dewa-dewa. Sebab itu kita tengok kuil macam-macam. Kat mana-mana dia ada kuil, dia ada bentuk macam-macam. Kadang-kadang ada bentuk penyembahan yang pelbagai. Sebab dia polytheism, itu contoh. Begitu jugalah dengan fahaman orang Yunani dan Greek. Tuhan dia berbilang-bilang, dia ada dewa-dewa, dia nama-nama dia. Contoh yang antara yang saya paling ingat kan, ada dewa Tuhan, tak apa nama dia, tak ingat, cuba kamu cari balik. Dia bentuk dia macam dekat Starbucks tu, rambut perempuan panjang tu. Itu menyerupai macam dewa di zaman Greek dulu. Ada dewa Cupid, yang dewa kasih sayang lah kan. Itu nama-nama dewa lah orang-orang kita kata Yunani zaman dahulu, Greek dan Yunani. Okey. Ada pula golongan, ada tak Tuhan? Tak ada Tuhan. Itu ialah atheism. So kena faham ni, dah masuk istilah ism ni. Atheism ini ialah fahaman tak ada Tuhan. Sebab dia kata dunia ni semuanya ialah material. So golongan atheism dia tidak percaya kepada wujudnya Tuhan. Atheism. Theism, ada Tuhan. Masuk kepada atheism, tak ada. Ini kalau bahasa Sanskrit maknanya tidak. Tidak ada Tuhan. Yang seterusnya ialah golongan ketiga ni, golongan atas pagar. Agnosticism. Agnosticism ni atau kita panggil orang yang agnostik, dia kata ada tak Tuhan? Ada, tapi dia ada tapi manusia tak mampu kenal Tuhan. Sebab fahaman manusia ni terbatas tentang Tuhan. So dia di atas pagar.
tentang Tuhan ni di KIV dulu. Tahu KIV? KIV dulu. Sebab dia kata tak faham lah tentang Tuhan, tapi Tuhan ada. Jadi manusia ini dia kata sebab fahaman manusia ini terhad. So tentang agnotism kita bincangkan slide yang berikutnya. Okey, horizontal insan iaitu hubungan manusia dengan alam. Horizontal. Hablu minan nas, hablu minal alam. Okey. Bagi Hamka, Hamka ni nama orang Bagi Hamka, insan ialah alam yang saghir, alam yang kecil. Dan alam ni adalah insan yang besar. So dia ada kaitan alam dengan insan. Bagi Hamka. So bagi golongan mekanism, alam ini seperti mesin. Manusia ialah mekanik. Mekanik. So manusia tu dia orang mekanik dengan mesin, dia jalankan mesin macam mana. Itu antara golongan mekanism. Hubungan manusia ni macam mekanik yang jalankan mesin tadi. Okey. Golongan determination. Okay. Setengah jam lagi, banyak lagi nak cerita ni. Okay. Determination ialah diterangkan ialah manusia ni apa tindakan dia diterangkan secara sebab musabab mengikut hukum yang ditetapkan. So ada yang disebabkan faktor dalaman ataupun intrinsik dan ada disebabkan faktor luaran atau ekstrinsik. So saya nak terangkan di sini dari sudut Islam kepada konsep qada dan qadar. Qada dan qadar. Dalam qada dan qadar, kita dalam Islam kita percaya takdir Allah ini dia ada, takdir yang kita tak boleh ubah. Mubram. Okey, mubram maknanya takdir tak ubah. Ini luar pada topik kita, tapi saya nak kaitkan dengan determination sekejap lagi. Maknanya tak boleh ubah. Contohnya mati. Mati tu pasti. Nak makan ubat macam mana pun, mati tu tetap mati. Firaun yang kata Tuhan sebab dia manusia, dia mati. Jantina kita. Tak boleh kita ni perempuan, contohnya Nur Syabim, ya Allah jadikanlah aku lelaki. Tak boleh. Tak boleh nak tukar tak boleh nak tukar jantina pun kecuali khunsa sahaja. Okey, itu mubram. Ada satu lagi dalam qada dan qadar kita, takdir kita yang bersifat muallaq. Muallaq ni ialah ada kaitan sebab dan akibat. Contohnya apa makna contoh dalam muallaq ini ialah kenapa rasa letih? Sebab kamu kelas pagi tadi dan kamu tak berehat. Banyaknya tenaga kita. Kenapa kita rasa lapar? Sebab tadi tak makan. Dia ada sebab. Kenapa gagal? Sebab tak study. Kenapa assignment teruk sangat? Sebab buat ala kadar. Kenapa kita sakit perut? Sebab malam tadi makan lauk pedas sangat. Dia ada kaitan sebab dan akibat. So dalam muallaq ini, bagi golongan ahli sunnah wal jamaah, bagi kita dalam kefahaman, kita memang ada konsep ikhtiar. Konsep ikhtiar berarti konsep usaha. So dalam determination kita ada sesuatu tadi, adanya sebab dan akibat. Okey, kita boleh usaha. Kenapa? Kamu berjaya? Sebab saya study. Sebab saya menjadi seorang pelajar yang beradab. Saya hormat kepada guru untuk mendapat keberkatan. Contohnya. Kenapa gagal? Sebab saya tak study. Dan kalau saya study, ada orang yang study tapi tidak beradab. Saya menjadi seorang yang biadab dengan guru, biadab dengan ibu bapa, menyebabkan halangan Allah, hijab Allah untuk dapat kejayaan juga berlaku macam tu. Sebab itu bila sesuatu berlaku kita muhasabah. Apa yang terjadi? Sebab dia ada sebab dan akibat. Itu bagi golongan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kita ada konsep ikhtiar dan lepas tu kita berdoa dan pasrah dengan Allah. Kalau kita dah usaha sekalipun, Allah bagi kita tak sebagaimana yang kita inginkan. Ingat, dalam qada dan qadar, ketentuan Allah terbaik. Allah bagi yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kadang-kadang benda yang tak baik itu adalah terbaik untuk kita. Dan ada kala, ini ayat Quran ni, dalam surah Al-Baqarah ayat 200 berapa tak ingat, tapi dalam 200 lebih tak ingat ayat di surah apa, tapi wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda tu tak baik untuk kita tapi itulah terbaik untuk kita. Kita rasa, kita sangka benda tu tak baik tapi terbaik untuk kita. Dan ada kalanya benda itu kita ingat baik tapi sebenarnya tak baik untuk kita. Contohnya lah ujian Allah.
Macam saya bagi contoh saya first anak saya sakit jantung masa tu kita dapat anak lama, kahwin dalam 3 tahun dapat anak yang sakit jantung. Rupanya dengan musibah tersebut saya dapat tukar daripada ITM Sabah ke UiTM Shah Alam. So benda tu kalau kawan saya ada lagi, dia 20 lebih tahun mengajar UiTM masih di Sabah. So saya dapat tukar kerana apa? Sebab alasannya untuk rawatan anak saya di IJN. Nampak? Allah jadikan kita tengok, ya Allah sedihnya anak kita dapat penyakit. Ya, rupanya ada kebaikan di sebaliknya. Okey, itu cerita dia. Bagi golongan Jabariyah, bagi golongan Jabariyah, sebab kita nak kaitkan dengan ni, perbincangan ni. Bukan golongan Jabariyah, tak ada manusia ni tak ada kehendak. Tak boleh usaha. Dia Jabariyah ni maknanya seperti contohnya seorang tu dia nak sesuatu, Allah je yang Tuhan yang tentukan. Dia pun perlu tubuh. Rezeki secupak tak jadi segantang, perlu tubuh dan sebagainya. Dan satu lagi ialah golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ialah dia katakan bagaimanakah sesuatu tersebut itu adalah usaha manusia. Dia tak kaitkan dengan atas izin Allah. Itu beza sebab itu ada free will dan determination. Kalau free will kepada faktor-faktor lah semuanya itu adalah kita katakan manusia itu tak ada kehendak dan sebagainya. Okey, jadi apakah hubungan manusia hablum minallah, Allah itu sebagai khalik, manusia sebagai khalifah dan alam ini untuk manusia terokai, manusia makmurkan. Okey, sistem metafizik iaitu yang pertama scientism dan agnotism. Apa dia scientism? Kita boleh pergi lagi saya nak habiskan bab ke-5 ni. Scientism ialah ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material. Maknanya dia menggabungkan ideologi rationalism dan empiricism, malahan anti-metafisik. So sedang nak faham macam ni. Scientism ini ialah orang ni dia menjadikan sains sebagai sumber kebenaran mutlak dan dia menolak kepada wahyu. So apa yang dia percaya ialah apa yang dapat dicerap dengan empirical study. Maknanya empiricism ni kita akan belajar dalam bab yang ke-6 minggu depan. Empiricism ialah golongan yang gunakan indera sebagai wahyu. So macam mana kamu tahu perkara tersebut? So saya nampak, saya lihat, saya rasa, saya bau. Itu empirical. Dan digabungkan dengan dia punya ratio rationalism. Kalau yang tak dapat dicerap, uji kaji tadi seperti contoh, sains tak dapat mengungkap roh, tak dapat mengungkap alam barzah, tak nampak mengungkap orang tu, contohnya dia solat, ada pahala dekat situ, tak nampak. Mungkin dia nampak, macam contoh kan orang solat bila dia sujud, dia nampak ada graf alfa keluar. Cuma dia tak nampak pahala. Dia nampak graf ketenangan. Cuma dia tak dapat pahala turun ke, berapa peratus dia dapat pahala daripada Allah, berapa barakah kita kata, berapa barakah dia tak nampak. So dia tak percaya kepada perkara tersebut. Bila dia tak percaya, dia nak wujudkan, okey, ada tak rokib dan atid? Dia ada alat tak? Tak ada. Nak uji rokib dan atid ni macam mana? Jadi golongan scientism bila dia menolak wahyu dan dia hanya percaya kepada bukti-bukti empirical study yang digabung dengan rationalism tadi, sebab dia adalah aliran materialism, aliran materialistik tadi yang ada kebendaan. So dia menolak kepada metafizik. Ingat scientism dia tolak metafizik. So dia percaya kepada sains ini sebagai sumber kebenaran mutlak. Macam contoh, dia percayalah kepada virus tu, dia percaya, penyakit tu dia percaya sebab dia dapat diuji kaji. Tapi dia tak percaya pun macam mana roh, sebab dia tak dapat kaji. Itu scientism. Ada tak orang sains dia percaya kepada alam akhirat? Ada, sebab tak semua orang sains tu scientism. Yang kita cerita ni scientism. Scientism tu dia tolak kepada metafizik. Dia tolak kepada wahyu. Kalau kita tengok doktor-doktor sekarang, saintis-saintis sekarang, dia beragama. Dia mengatakan okey, jadi misalnya contoh, kamu penyakit ini contohnya cancer stage 4 contohnya. Doktor anggarkan 3 bulan hidup contohnya kan. Selain lebih pada itu ialah kuasa Allah. Contohnya dulu masa anak saya operation kan, okey, anak kamu esok nak menghadapi operation. Bagi penyakit anak kamu ialah namanya PDA, patent ductal arthritis, iaitu dia ada salur darah, salur yang yang tak tertutup antara jantung dia, dalam pintu-pintu jantung untuk oksigen dan yang tak oksigen ini. So kita punya kejayaan adalah 99%.
So saya tanya, 1% tu apa? 1% doktor kata kuasa Tuhan. Kalau Allah kata tak berjaya, tak berjaya. Oh baguslah doktor tu Muslim doktor yang dia sains tetapi dia pegang kepada agama dan dia tidak menolak agama. Ingat lagi sebelah katil anak saya masa dekat IJN tersebut, doktor cakap okey sakit anak awak ini ialah dia tidak ada satu injap. Satu injap tu. Dia so rumah dekat jantung ni ada berapa injap, dia tak ada satu injap. So kita nak buat yang artificial injap. So apakah peratus kejayaan? Doktor dia ada dia punya hipotesis. So kejayaan 50 berjaya, 50 tak berjaya. Dah menangis dah Dan memang anak saya dengan tu masuk ward OT waktu yang sama. Anak saya alhamdulillah selamat hidup sampai sekarang. Sebelah katil jiran anak saya itu meninggal dunia. Memang sedih lah dia tak boleh tengok anak saya sebab dia teringat anak dia. Jadi tu dia ada hipotesis itu bagi orang yang sains yang beragama. Yang kita bincangkan ialah scientism, di mana orang sains yang pegang kebenaran kepada bukti saintifik semata-mata. Nampak? So apa terjadi kalau orang Islam percaya kepada scientism, dia boleh menolak kepada anti-material. Maknanya apa? Dia boleh rosak dari sudut pegangan agama dan sebagainya. Dari sudut Islam, Islam menerima sains. Sebab sains ini adalah alat untuk mengenal Allah. Kita ringkas pada itulah contohnya macam contoh dalam Islam suruh kita kaji baca contoh tadi unta, langit, bumi, hujan dan sebagainya sebenarnya untuk mengenal pencipta. Dan kalau kita kata Islam menolak saintism tetapi Islam amat menggalakkan kepada sains. Sebab itu belajar ilmu sains satu kefarduan kalau kita yang lebih detail lagi fardu kifayah lah. Kalau budak sains stream tu ialah fardu kifayah. Tapi semua orang kena belajar sains sebab kehidupan kita berkait rapat dengan sains. Jadi Islam menggalakkan kemajuan sains dan teknologi dengan syarat tidak memudarat dan tidak bercagar dengan akidah dan syariah Islam. Kita tengok kepada agnosticism. Agnosticism ni apa maksudnya dalam bahasa Greek ialah tidak ketahui, iaitu menyangkal kemampuan manusia untuk mengetahui benda material ataupun rohani. Dia kata kemampuan manusia ni terbatas tak mungkin mengetahui sesuatu yang ada sama ada berbentuk indera atau fikiran. Justru manusia ini bila manusia ini pemikiran dia terbatas, kemampuan manusia terbatas, manusia tidak mampu mengenal Tuhan itu wujud atau tidak. Ini dia bertitik tolak daripada kefahaman skeptism. Apa benda maksud skeptism? Ialah keraguan. Dia ragu. So ciri-ciri agnosticism mengambil pendirian Tuhan ada tapi tak nak melaksanakan tuntutan agama. Tuhan ada, dia percaya wujudnya Tuhan tapi dia tak ada agama. Mempunyai pendidikan fahaman dan penghayatan agama yang cetek, mempunyai kecenderungan meluaskan pengaruh di kalangan akademia, kalangan yang profesional. Memiliki sifat narsistik. Bahaya sifat narsistik ni sebab dia ego. Bangga diri, kagum diri, semua salah orang. Ini sifat narsistik. Mempunyai kecenderungan untuk menjadi dominan, pendirian dia lebih tidak mengikut kepada pendapat majoriti. Menonjolkan golongan ni berbeza dengan fahaman agnosticism, menolak metafizik. So yang tadi kita dah tahu kan, yang tolak metafizik materialism, yang tolak metafizik scientism, yang tolak metafizik agnosticism. Dia berpegang kuat kepada scientism dan positivism. Positivism nanti kita belajar dalam bab ideologi. Memiliki kecenderungan untuk pemikiran pragmatik dan sekular. Makna cenderung untuk pisahkan agama dalam pada kehidupan dan mengenepikan tradisi. Dalam Islam sebenarnya manusia ini mampu tak kenal Tuhan. Dalam Islam sebenarnya bila kita nak kenal Tuhan, kita tengok bukan dengan mata kasar, faham dengan mata hati. Mata hati kita. So kalau mata hati kita dah buta, kita sukarlah memahami. Pandang dengan minda dan mata hati, bukan pandang dengan mata kasar untuk mengenali benda-benda metafizik. Sebab itu dalam Al-Quran kata bila orang kafir itu ditanya siapakah yang menjadikan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Jadi memang Allah dah kata sebenarnya semua orang mampu, semua orang boleh tahu wujudnya Tuhan. Nak ataupun tidak je. Tengok dengan mata hati dan minda. Kadang-kadang orang tu menafikan dia ada sebab-sebab lain. Contohnya takut keluar agama dia. Ataupun takut dengan pegangan kuno dia seperti contoh golongan Arab Jahiliah. Takut bisnes berhala dia musnah dan sebagainya. Tapi bila ditanya siapa yang jadikan la yaquluna Allah. Begitu juga dengan ayat surah Al-A'raf yang bagaimana kalau kita tengok di sini.
bila mereka kata, bila Allah kata ya, betulkah engkau Tuhan kami menjadi saksi, yalah ya, maknanya mereka berkata syahidna alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Mereka kata bala, ya syahidna, ya kami syahidna, kami jadi saksi. Ya, dia kata, adakah aku Tuhan kamu? Allah kata, ya. Jadi takkan ayat Quran tu nak menafikan. So di sini sebenarnya pengetahuan manusia dan tentang alam dan juga manusia sebenarnya boleh difahami dengan mata hati. Ya. Apa kesan agnostik? Kesan agnostik sebenarnya boleh baca dekat Google Drive saya, ada tentang agnosticism, boleh tengok dekat situ yang ditulis oleh Maiz dalam bentuk PDF free saja dekat internet. Saya sudah masukkan di dalam artikel-artikel yang berkaitan dalam Google Drive saya. So saya bagi kamu banyak bahan kan. So kat situ sebenarnya dia ada cerita pasal agnosticism sebab ramai orang Melayu kita terpengaruh dengan agnosticism ini. Dia ada, bila dia ada keraguan tentang Allah, dia ragu tentang agama dia. Contohnya dia kata contoh ada banyak kes. Contoh, buat apa nak sembahyang tonggang-tonggek? Miskin juga. Cuma tengok orang kafir tu tak sembahyang pun Tuhan bagi je dia jadi kaya. Nampak? Dia tak faham konsep sifat Allah. Dia tak faham konsep qada dan qadar, sehingga kan dia ragu tentang Allah, ragu tentang Islam. Contohnya, atau agama itu menjamin kehidupan dia. Ini berlaku dalam dunia barat, bagaimana juga orang tu skeptism dengan agama dia, dan juga bagi agama Islam juga dia berlaku apabila orang itu dia anggap Tuhan, bila manusia ini skeptis, iaitu dia sangsi, manusia dia tak mampu nak kenal Tuhan sebab manusia dia terbatas, tak boleh nak kenal Tuhan. So dia ragu tentang sifat Tuhan, sifat Allah, ragu tentang agama menjamin kehidupan hidup dia. Itu ciri dia. Kamu boleh bacalah banyak kes di situ. Banyak akhirnya orang Melayu ni contohnya, bila dia fikiran agamanya cetek, dia ni memang memang kebanyakan agnosticism ni golongan profesional. Dia belajar tentang sains-sains, bukti-bukti saintifik, dia percaya. So dia anggap dia lebih percaya benda tu daripada benda yang tak nampak, yang wahyu tadi. So dia sehingga menjadikan ramai orang Melayu free thinker. Agama itu dianuti sebagai warisan sahaja. Jadi kesan agama agnosticism ini, dia menolak agama dan doktrin keagamaan, ataupun dia menerima semua agama tu semua sama, semua baik. Bila dia dah ragu, semua baguslah. Jadi meletakkan kepada pluralism agama. Pentingkan diri, kemahuan diri, dan tidak ada tujuan hidup yang jelas. Menganggap tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup ini, sebab kebanyakan agnosticism ini wujud dalam pasca moden. Zaman pasca moden kita ada ciri relatif, maknanya kebenaran ini tidak tetap. Salah dan benar itu sinonim. Maknanya tak tetap, dia berubah-ubah. Dulu haram LGBT, sekarang dia boleh jadi halal. Boleh jadi halal sebab itu kehendak kamu kan, kesian kat kamu. Contoh kan, dia lebih pandang kepada minoriti, sedangkan benda itu bersalahan dari sudut undang-undang sivik, undang-undang negara, malahan agama. Dah ada bukti-bukti. Jadi dia kata, tak apalah, kesian dekat dia. Contohnya kan, banyaklah geng-geng sajak contohnya, mempunyai kecenderungan berpegang kepada konsensus yang diterima oleh masyarakat walaupun bertentangan nilai agama. Dia cenderung kepada walaupun benda tu berbeza dan kita kata bertentangan nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai agama, moral-moral masyarakat setempat, dia suka je. Dia pegang je pada tu, dan dia lebih membenarkan kemungkaran dan kebatilan sekiranya ia punya alasan yang kukuh. So rajah yang saya ambil ini, saya ambil daripada buku daripada yang Maiz buat tentang agnosticism tersebut. Sejarah perkembangan ilmu metafizik ni boleh baca je lah, dia tak ada apa pun. So dia dari sudut sejarah je, lewat 19 falsafah sains, dia tidak menyenangi fikiran mistik, yang tak rasional, yang ada tahyul dan sebagainya, dia respon kepada pemikiran primitif. So lahirlah golongan ni. Kemudian Agostinus Comte macam mana dia pegang kepada 3 peringkat metafizik, kepada teologi, metafizik dan sains, dan sebagainya. So persoalan metafizik sebenarnya antara lain ialah kita bincangkan tentang Tuhan ada tak? Wujud tak Tuhan? Siapa manusia? Siapa jadikan manusia? Kemana akhirnya manusia? Tentang manusia ni bebas tak mempunyai kehendak, ataupun dia tu macam Jabariah, maknanya tak ada kehendak, ataupun macam mana?
apa tu kebenaran dan dunia ni dunia sistem sahaja ke ataupun di sebalik dunia ini ada alam yang bukan fizikal. Wallahu a'lam bissawab. Okey, tamat perbincangan kita dan diharapkan kepada pelajar boleh memahami perbincangan kita hari ini tentang metafizik. Setakat ini boleh faham tak apa yang saya bincangkan? Boleh faham tak? Faham Ustazah. Alhamdulillah. Dia kena fokus Kalau sambil-sambil kelas ni kamu buat kerja lain memang susah nak faham lepas tu. Saya punya syarahan ni tak ada video tak ada syaramah sebab saya buat video bab 6. Kalau kita ikut mass lecture dulu video saya bab 6. So video bab 5 ni video Ustaz Azri. So saya nak lepas ni saya bagi link Ustaz Azri boleh dengar lah tapi Ustaz Azri dia ada slide yang berbeza dengan saya. So combine kedua-dua Okey, macam contoh Ustaz Azri dia detail lah benda substan tadi tentang asal usul kejadian tadi ada golongan materialism, idealism tu diceritakannya tentang substan. Sebab itu kalau kat sini kalau kita tengok macam René Descartes dia bahagikan substan itu asal usul kejadian tentang ontologi tadi. Bagi golongan yang agama dia kata semua sesuatu itu maknanya daripada Tuhan. Sebab Tuhan ini ialah substan as a thing that does not depend on anything else for its existence. Kewujudan dia tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Ada yang kata minda, ada yang kata jasad. So minda ini golongan apa? Platonism. Siapa George Berkeley tadi. Golongan idealism. Ni golongan yang jasadnya dia kata jasadnya lebih ada power, ada kuasa kita daripada jasad kita. Ini golongan siapa? Golongan Aristotelism. Golongan siapa tadi? Karl Marx. Golongan apa aliran ini dipanggil materialism. Okey. Yang saya bincangkan dengan slide saya yang beza dengan sikit ni. Tapi saya nak kamu baca seterusnya. Sama je. Dia ada perbincangan dalam ni. Tapi dia ada penambahan yang saya tak terangkan tentang ultimate reality is God. Okay, kamu boleh baca untuk penambahan. Ini dia diterangkan juga tentang atheist, agnostic dan theism. Okey, dan sebagainya. Okey, nanti saya berikan link video Ustaz Azri. Okey, kalau tak sempat dah sebab kita pun tak semayang lagi asar. InsyaAllah bila kamu free, kamu tengoklah video tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tak ada persoalan, kita berhenti takat ni. Dan saya harapkan apa yang kita bincangkan hari ini memberikan satu manfaat untuk kita. Dan jangan lupa saya minta pada pelajar tadi saya tersilap sebab saya buat kat handphone lupa kelas saya kebanyakan semua 10-12. Kelas kamu 4-6 pun dah tersasul lah Ustazah Okey. Jadi jangan lupa tanda attendance. Okey, itu saja hari ini apa yang baik datangnya daripada Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Ramai Terima kasih, Ustazah. baru bersuara. Jazakallah Ustazah. Sama mak raya. Ingatkan tak ada bila ditanya tak jawab. Okey, terima kasih semua. Kita keluar nak sembahyang.